lagi dalam Realiti Rakyat. Tadi kami bersama Hafiz Johari, seorang bekas jurugambar yang hilang pekerjaannya namun mengambil peluang untuk mengusahakan punca pendapatan baru dan berbeza. Ini pastinya satu langkah yang menggerunkan untuk mengubah corak pekerjaan dan menyelam satu bidang baru. Apa langkah pertama dan bagaimana untuk memastikan perusahaan anda mampu berdaya saing dan paling penting berdaya tahan sekiranya kita berdepan dengan sebarang krisis dalam masa akan datang? Dan kami ingin dapatkan nasihat daripada Abdul Azhari Abdul Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM yang sudah bersedia menerusi Skype. Assalamualaikum Encik Azhari, kita bertemu lagi dan saya nak teruskan pertanyaan. Antara cabaran utama dalam mengambil langkah pertama menceburi perusahaan entrepreneurship adalah cabaran mental, iaitu kurang confident, kurang keyakinan untuk menyelam bidang baru. Apa nasihat Encik Azhari buat mereka yang masih tertunggu-tunggu untuk ambil langkah pertama tu? Okey, terima kasih Sawadi dengan Naila. Saya sebenarnya memang agak kata orang teruja bila kita tahu bahawa isu ini memang sering diperbincangkan di mana-mana ruang perbincangan tentang pengangguran dan peluang untuk penganggur ini mula berniaga dan sebagainya. Dan namun begitu, saya ingin menyampaikan ketua perkongsian kepada semua sahabat-sahabat yang mula nak berniaga. Yang pertamanya, tolong tengok daripada mindset kita. Kita faham kita dah kehilangan pekerjaan, kita nak mulakan dalam bidang perniagaan. Namun mindset kita kena ubah dulu. Kalau kita boleh nak ubah sendiri, kita carilah orang yang boleh bantu untuk kita ubah. Contohnya kawan-kawan, mungkin ada pengalaman dalam perniagaan. Namun begitu saya nasihatkan, jangan dengar kata orang, dengar kata hati. So kalau dengar kata orang, macam-macam cerita yang tak best dekat luar sana. Jadi dengar kata hati, yakin apa kita nak buat, kita nak jual servis kita punya kemahiran ke, produk ke, online ke, offline ke, ikut kata hati dan mula bertindak. Dan asas utamanya Naila dengan Najiji adalah asas perniagaan yang paling utama adalah jualan. Jadi kita kena belajar cara nak mula menjual. Sikit-sikit pun tak apa. Jadi kita start dan at least kita dah mulakan. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan sepanjang kata orang perjalanan kita menjadi usahawan yang baru ni. Ya. Encik Azhari, mencipta peluang untuk mengusahakan pendapatan sendiri itu ada kebaikannya. Contoh, boleh kurangkan kebergantungan kepada majikan. Tetapi dalam masa yang sama, ia juga ada risikonya tersendiri, ada pros dan ada cons dia. Jadi boleh Encik Azhari jelaskan kepada penonton apa kebaikan dan juga risiko dalam kita untuk mengambil langkah pertama itu, menubuhkan perusahaan kita sendiri untuk cuba idea-idea kita itu. Okey, bagi siapa yang bekerja, mungkin boleh ambil peluang ini buat benda-benda yang secara kata orang separuh masa ataupun part time. Banyak ruang yang ada dalam servis macam insurans, unit trust ataupun belajar untuk mencubakan di bidang online. Itu yang part time. Kalau bagi siapa yang memang dah kata orang menjadi penganggur, yang dah tak ada pekerjaan, jadi cari benda-benda yang mudah dulu untuk kita mulakan. Dan yang paling dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masa pengumuman tentang penjana hari itu pun, banyak inisiatif pendigitalan yang mungkin kita punya sahabat-sahabat yang sedang mencari pekerjaan ataupun menganggur ni boleh ambil ruang dan peluang tu belajar benda-benda asas, contoh menjual di marketplaces ataupun mula perkenalkan kepada kawan-kawan di WhatsApp ataupun boleh perkenalkan di platform-platform macam Recommend.my ataupun Service Hero dan sebagainya. Jadi platform-platform ni boleh bantu untuk kita menjual. Risikonya masih ada. Kata orang di mana-mana perniagaan tetap ada risiko. Saya kena beritahu secara jujur bahawa perniagaan memang ada risiko. Kerugian tetap akan berlaku, keuntungan juga akan berlaku. Jadi cari ilmu yang betul, cari kata orang bantuan yang betul, cari mentor yang betul untuk memastikan kita boleh dapat meneruskan idea perniagaan itu dengan cara yang betul dan mudah-mudahan kuranglah risiko dalam kita meneruskan perniagaan yang baru ni dengan Aisyah. Dan Cik Azhari, bagi mereka yang hilang pekerjaan sekarang ni, hilang sumber pendapatan, sedang menganggur, ada masa lapang ketika PKP ni, mungkin sekarang adalah masa terbaik untuk memperolehi kemahiran baru. Apa pandangan Cik Azhari mengenai upskilling dan reskilling ni? Contoh kemahiran yang Cik Azhari lihat paling bermanfaat dalam keadaan ekonomi sekarang? Okey, saya lebih tekankan kepada kemahiran yang berkaitan dengan digital. Sebab bila berkemahiran dengan digital ni, kita kurang sedikit kos untuk kita mulakan perniagaan. Contoh, kalau kita mungkin pernah bekerja sebagai designer, kita boleh offer design kepada orang. Kalau kita pernah kata orang bekerja di kilang pun, kita ada kemahiran untuk menyusun barang, kita ada kemahiran untuk melihat packaging produk contohnya, ataupun kita pernah kerja di syarikat oil and gas, pernah buat sale dekat oil and gas, kemudian kena buang contohnya, kita boleh guna kemahiran untuk mengajar orang untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Ataupun kita pernah kerja dengan airline, kita sangat baik dari segi PR, dari segi
customer support, kita boleh juga kongsikan pengalaman tu supaya orang boleh ambil perkhidmatan kita untuk memperbaiki support customer dalam syarikat IKS contohnya. Jadi ambil benda-benda yang mudah, yang tidak membebankan sangat dan tak bukan modal yang besar. Yang penting cari platform yang bersesuaian untuk dia boleh mempromosikan perkhidmatan kemahiran yang dia ada. Sebab setiap orang bila dah mula bekerja di Jika Nailah, pastinya dia orang ada kemahiran yang tertentu. Cuma cari kemahiran tu dan offer perkhidmatan melalui kemahiran tu, tak menjahit ke, nak pertukangan kayu ke, ataupun PR yang baik ke, benda-benda tu boleh sedikit banyak mula menjana pendapatan untuk meneruskan kelangsungan hidup keluarga dan juga kelangsungan hidup kita sendiri. Dan itu antara yang paling mudah lah di Jika Nailah untuk kita berikan. Baik, Encik Azhari banyak tekankan kepada kepentingan kemahiran digital itu. Tetapi dalam masa yang sama, bagaimana Encik Azhari lihat kepada persekitaraan usahawan di negara kita sekarang ini? Adakah bakal usahawan kita ini cukup berani untuk cuba idea-idea yang kreatif? Masalahnya adalah kita kurang kemahiran, kurang talent ataupun sebenarnya infrastruktur yang kurang. Adakah mereka bersedia untuk adaptasi kepada tekanan digital sekarang ini? Atau sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini banyak perbincangan mengenai infrastruktur digital. Kalau kita lihat berita yang viral sebelum ini, ada seorang pelajar di Sabah yang terpaksa naik ke atas pokok itu dan untuk mendapatkan talian internet untuk menduduki exam. Jadi cetuslah perbualan tentang infrastruktur internet dan digital itu. Jadi kita seringlah bincangkan tentang isu itu. Jadi adakah ia sebenarnya masalah talent negara kita ataupun masalah infrastruktur yang tak cukup untuk menyokong mereka? Okey, dia datang sebenarnya dalam keadaan dua serentak. Alright. Talent yang kita ada memang banyak, sebab kalau yang menganggur pun 800,000 orang, kalau yang bekas graduan pun hampir separuh daripadanya. Jadi talent itu tetap ada. Mereka ada kemahiran mereka masing-masing. Walaupun kemahiran itu mungkin tak berkaitan dengan apa yang mereka belajar, tapi saya yakin mereka ada kemahiran yang tertentu. Dan digital, macam saya kata tadi, boleh mempermudahkan urusan. Namun begitu, kalau dari segi infrastruktur yang besar, macam tadi naik pokok, dan dapatkan telco, dan dapatkan line dan sebagainya, saya yakin kerajaan akan cuba buat yang terbaik untuk memastikan telco memberi perkhidmatan coverage ni seluas yang mungkin seluruh negara, terutama di bahagian pedalaman, di bahagian kampung dan sebagainya. Namun begitu, itu yang besar yang kerajaan yang buat. Namun kita sebagai penganggur yang baru nak mula perniagaan ataupun even usahawan IKS sendiri pun perlu faham kita juga ada infrastruktur yang tersendiri yang kita perlu sediakan. Contoh handphone yang baik, data plan yang kita ada, dengan assuming dah ada coverage yang bagus, data plan kena ada, ataupun cari tempat yang banyak wifi, ataupun laptop kena ada. So benda-benda tool yang simple ni, sebab dah dinyatakan dalam penjana ada inisiatif yang diberikan kepada pembeli produk ICT ni dalam LHDN, dan juga syarikat yang memberikan produk ICT ni kepada pekerja juga boleh claim dalam time exemption, tax exemption dan sebagainya. Jadi ambillah peluang yang ada dalam perjalanan ini untuk individu maupun untuk syarikat, untuk sama-sama kita cari infrastruktur sendiri dan baru kita suarakan dengan lebih lantang kepada kerajaan untuk memastikan coverage ada segi telco dan sebagainya lebih baik peringkat bandar maupun di peringkat luar bandar. Ya. Encik Azhari, dalam masa yang sama bila kita bercakap mengenai mencipta peluang untuk mengusahakan pendapatan sendiri, bagaimana Encik Azhari melihat ramai lagi yang di luar sana yang takutkan persaingan? Apa mungkin nasihat Encik Azhari kepada mereka yang nak memulakan sesuatu perniagaan tapi takut sebab orang lain pun dah buat, dah ramai yang buat, tapi persaingan tu mereka rasakan antara satu sebab, satu faktor yang membuatkan mereka ni lambat untuk mencuba ataupun tidak mencuba langsung melakukan ataupun menjana pendapatan sendiri? Saya yakin sangat memang bagi siapa yang baru mula, saya ingat ada benda yang paling menakutkan, paling menggigilkan dan kadang-kadang melambatkan keputusan untuk memulakan perniagaan. Namun begitu kita kena faham, dalam kehidupan di mana-mana saja sudut tetap ada persaingan. Dalam ofis tempat kita bekerja lama dulu juga ada persaingan. Jadi benda yang sama kita hadapi di pejabat ataupun di kilang ataupun di kedai sebelum ni tetap akan ada di luar sana dalam bentuk perniagaan. Yang penting kita cari kekuatan kita, dan bila kita berjumpa dengan bakal pelanggan kita cakap benda yang kita faham. Cakap benda yang kita tahu, kita cakap tentang kekuatan kita supaya bakal pelanggan tengok, wah okey, kau memang ex-stewardess, pandai bercakap, aku nak belajarlah cara nak bercakap dengan pelanggan. Contohnya, oh dulu you memang kerja kilang, pandai buat packaging, so nak belajar sikit lah macam mana nak buat packaging, mesin yang baik, nak maintain mesin. Jadi cakap benda yang kita tahu supaya bila pesaing ada pun, pelanggan tetap nampak kita lebih baik daripada persaingan. Dan benda ni kalau kita dapat ilmu yang baik, dapatlah di mana-mana saja. Even aktiviti Micro pun kita ada banyak jalankan program kelas virtual dan sebagainya, boleh belajar. Ataupun mana-mana saja agensi kerajaan maupun swasta yang menjalankan program, belajar dan cara cari keunikan kita berbanding dengan orang lain. Dan saya yakin anda semua tahu keunikan, cuma
kita kena highlight, kita kena tonjolkan kepada bakat pelanggan kita, dan insya-Allah persaingan adalah benda yang biasa dalam kehidupan dan bukan satu persoalan yang melambatkan ataupun menutup peluang untuk kita memulakan perniagaan yang baru di Malaysia, Raina. Ya, terima kasih Encik Azhari. Satu perspektif yang sangat menarik kepada anda di luar sana yang hilang pekerjaan, yang tiada pekerjaan ketika ini dan ataupun sedang mencari satu kemahiran baru, satu sektor baru yang ingin anda ceburi. Ini masanya untuk anda lihat perspektif ini ataupun tukar cara pemikiran anda daripada anda takut, kurang keyakinan. Ini masanya untuk anda yakin diri bahawa persaingan ada di mana-mana, risiko ada di mana-mana, tak kira apa sahaja bidang yang kita ceburi. Ya. Dengan itu, terima kasih kepada tetamu kita pagi ini, Abdul Azhari Abdul Wahid, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM. Banyak nasihat dan perkongsian yang sangat menarik. Kita harap dengan pencerahan pagi ini dapat memberi idea kepada mereka di luar sana dan juga memberi sedikit insentif dan semangat untuk anda cubalah idea yang anda telah tersimpan dah lama, dan ini adalah masa terbaik untuk kita cuba, dan jangan takut, banyak peluang baru di luar sana, dan juga dengan pengumuman penjana dan sebagainya, ada banyak sokongan dan geran di luar sana yang anda boleh manfaatkan untuk idea-idea tersebut. Dengan itu, kita akhiri perbincangan kita pagi ini di Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.